Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai. Sebab kita mengalami shadow ban, ya, ramai di kalangan kita mengalami shadow ban. Dan sertai saluran Telegram saya, Regi JC Ritaudin. Baik, saya diminta ulas, pelbagai pihak meminta saya mengulas berhubung dengan isu enactment syariah, atau secara spesifiknya permohonan Nik Elin Zurina yang telah memohon Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan supaya 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Ya. Selain memohon Mahkamah mengisytiharkan DUN Kelantan tidak mempunyai kuasa membuat enactment berkaitan kesalahan jenayah syariah yang terpakai kepada orang Islam sahaja. So, ada orang minta saya ulas. Baik. So, pendek secara sepintas lalulah. Okey. Bulan Ogos lepas, lebih kurang 17 Ogos, saya tak silap saya, 17 Ogos. Ya. So, panel 9 hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mendengar petisyen Nik Elin Zurina dan Tengku Yasmin Natasha yang mencabar enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 dalam usaha mengisytiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enactment itu terbatal dan tidak sah. Okey. Jadi apabila Nik Elin Zurina ni memfailkan petition ini, alasannya ialah 20 peruntukan kesalahan dalam enactment tidak sah, dan asas kepada petition itu adalah Perlembagaan Persekutuan. Jadi ramai yang tidak tahu sebenarnya asas kepada petition ini. So, di dalam Perlembagaan Persekutuan ada perkara-perkara yang berkaitan. Okey, perkara 1, 2, 3 dan sebagainya. Tetapi ada juga jadual-jadual di dalam Perlembagaan Persekutuan yang mungkin ramai tidak baca. Dan jadual-jadual ini kadang-kala memberi perincian berhubung dengan perkara-perkara tertentu, iaitu perincian yang lebih mendalam, apa yang boleh, apa yang tak boleh, sebagai contohnya. Jadi di dalam jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan terdapat senarai perundangan. Dia ada senarai pertama, iaitu senarai persekutuan atau undang-undang kesalahan-kesalahan di peringkat persekutuan, dan dia ada senarai dua, iaitu senarai negeri. Now, di dalam senarai negeri itu ada tertulis perkara-perkara yang berkait dengan atau di bawah bidang kuasa, ya, Mahkamah Syariah. Contohnya hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak yang berhubungan dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan, perkahwinan, perceraian dan bla bla bla. So, ada senarai yang terperinci di situ. Jadi tertulis di sini, ya, saya baca, ya, keanggotaan susunan dan tata cara Mahkamah Syariah, ya, hendaklah mempunyai bidang kuasa hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam dan hanya berkenaan dengan mana-mana perkara yang termasuk dalam perenggan ini, tetapi tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan kecuali setakat yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan, dan juga kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Jadi jika ada satu kesalahan yang sudah termasuk dalam senarai persekutuan, maka menurut jadual ini ianya tidak, Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa, ataupun di peringkat negeri tidak ada bidang kuasa. So, ada pengecualian di situ. So, kalau kita rujuk kepada pengecualian itu, maka contohnya jika ada satu kesalahan yang sudah pun tersenarai di dalam senarai persekutuan, maka Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa, ya, kerana itu ada pengecualian. Ya, kecuali sudah tersenarai di dalam Mahkamah Syariah ada bidang kuasa dalam perkara-perkara berkait dengan orang Islam, agama Islam, hukum syarak dan sebagainya, kecuali yang tersenarai dalam Perlembagaan Senarai Persekutuan.
So di sini wujud satu konflik, ya, disebabkan apa yang telah difailkan oleh Ilin Zurina. Ada satu konflik, ada satu isu. Menurut dia ada 20 perkara atau peruntukan kesalahan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan yang harus terbatal dan tidak sah. Tapi asas dia, anda perlu tahu, ialah kerana dia berkata ianya sudah tersenarai dalam senarai persekutuan. Jadi Mahkamah Syariah seharusnya tidak ada bidang kuasa pada kesalahan itu. So di sini sudah timbul satu dispute, ya, dalam bahasa Inggeris dia kata dispute. Jadi dari satu sudut, dalam senarai negeri dia perjelaskan perkara-perkara yang melibatkan kesalahan yang berkait dengan orang Islam, dan Mahkamah Syariah ada jurisdiksi, ada kuasa. Tetapi dari satu sudut lain, ada kesalahan-kesalahan itu sudah pun disebut dalam senarai persekutuan, dan disebabkan ada kecuali di situ, ya, Mahkamah Syariah ada kuasa kecuali bagi yang tersenarai di senarai persekutuan, maka benda itu tidak boleh diletakkan di bawah bidang kuasa syariah. Okey. Jadi bila ada dispute atau ada pertikaian dalam perlembagaan persekutuan melibatkan satu perkara yang perlu ditafsirkan dengan lebih lanjut, adakah mahkamah akan beri keutamaan kepada pengecualian di dalam jadual 9, ataupun adakah mahkamah akan iktiraf bahawa walaupun ada pengecualian itu, tapi jadual ke-9 sudah pun menjelaskan bahawa perkara-perkara berkait dengan agama Islam, hukum syarak dan sebagainya, Mahkamah Syariah ada jurisdiksi. Kalau ada pertikaian mana satu yang perlu diberi keutamaan, maka ianya akan ditafsirkan oleh hakim apabila hakim membuat keputusan. Dan tafsiran itu akhirnya akan menjadi satu presiden, iaitu satu perkembangan baru yang akan kemudiannya menjadi satu dokumen perundangan sah yang sekiranya perlu akan dibaca bersama dengan perlembagaan persekutuan untuk menetapkan apa yang Mahkamah Syariah boleh buat atau tidak boleh buat. So perkara ini dari sudut perundangan, apa yang dilakukan oleh Ilin Zurina sebenarnya tidak ada masalah. Malah kalau dengan tindakan ini, Ilin Zurina sebenarnya telah menyedarkan masyarakat Islam bahawa berlaku pertikaian ini atau kemungkinan berlaku pertikaian ini. Jadi sekarang dia sudah membawanya kepada mahkamah, dan mahkamah akan membuat tafsiran menerusi keputusan yang tercapai. So kita akan tahu adakah pengecualian itu akan diutamakan, ataupun adakah kesalahan yang meliputi sesuatu membabitkan agama Islam dan orang Islam menjadi keutamaan berbanding dengan pengecualian. So itu kita akan tahu. Jadi saya lihat di media sosial ada orang menyerang Ilin atau peguam berkenaan, ada orang menyerang Menteri Agama tidak berkata apa-apa ke, and all that, macam-macam serangan, macam-macam kebimbangan. Now sebenarnya sentimen negatif ini sudah tidak bertempat. Ya, ada satu ancaman, saya setuju, iaitu ancaman bahawa kemungkinan enactment syariah, undang-undang syariah dan sebagainya dipertikai. Itu ancaman bagi umat Islam. Tetapi dari sudut perundangan, apa yang berlaku adalah proses perundangan lazim. Tidak ada sebarang perkara aneh yang berlaku di sini. Seandainya pihak Perikatan Nasional ingin memperjuangkan isu ini, jadi perjuangan itu perlu mempunyai satu hala tuju yang berasaskan landasan yang benar, iaitu bukannya menyerang pihak ataupun bukannya memberi persepsi sama ada secara langsung atau tidak langsung. Saya kira tidak langsung lah, menimbulkan kemarahan dengan begitu sahaja tanpa menjelaskan kepada rakyat di mana fokusnya. Fokusnya bukan peguam yang telah memfailkan petition. Peguam ini meminta mahkamah untuk membuat keputusan. Mahkamah akan buat tafsiran kerana ada pertikaian, ya.
Kemarahan tidak harus ditujukan kepada Menteri Agama. Kemarahan tidak harus ditujukan kepada siapa-siapa. Sebaliknya, perjuangan perlu bertumpu kepada permintaan agar Perlembagaan Persekutuan dipinda. Kerana akhirnya isu ini membabitkan Perlembagaan Persekutuan. There is a grey area. Ada sesuatu isu yang samar di situ, kabur di situ. Mana satu yang harus diberi keutamaan? Adakah pengecualian yang terkandung dalam Jadual 9 perlu diberi keutamaan, iaitu pengecualian yang mengatakan perkara atau kesalahan yang tersenarai di dalam senarai persekutuan tidak boleh di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, ataupun adakah penumpuan atau keutamaan diberi kepada kesalahan-kesalahan yang walaupun tersenarai dalam senarai persekutuan tetapi ia membabitkan agama Islam dan sebagainya, dan oleh itu ianya perlu diberi Mahkamah Syariah ada kuasa. Mana satu yang diberi keutamaan, itu adalah satu grey area yang sekarang akan diputuskan oleh mahkamah dan perlembagaan akan ditafsir oleh mahkamah. Jadi jika hendak perjuangan itu perlu menumpu kepada desakan agar perlembagaan dipinda supaya kawasan kabur, perkara kabur atau perkara yang tidak jelas ini diperhalusi supaya ianya jelas dan tidak lagi boleh dipertikaikan. Contohnya, Perlembagaan Persekutuan mengatakan kesalahan-kesalahan yang sudah tersenarai di dalam senarai persekutuan tidak boleh berada di bawah jurisdiksi Mahkamah Syariah. Melainkan contohnya, kesalahan-kesalahan itu walaupun tersenarai tetapi ianya adalah berasaskan contohnya sesuatu yang melibatkan hukum syarak dan sebagainya, maka bagi penganut agama Islam, Mahkamah Syariat ada jurisdiksi. So, pindaan perlembagaan perlu untuk mengatasi perkara ini. So, itulah harus dijadikan fokus kepada mana-mana perjuangan atau desakan atau kebimbangan yang wujud. Bukannya menyerang pihak yang tidak berkenaan. Ya, sebenarnya apa yang berlaku ni ada hikmah dia. Sekarang kita sedar ada grey area, ada ruang untuk berlaku pertikaian. So kita perlu perbaiki Perlembagaan Persekutuan. Dan untuk memperbaiki Perlembagaan Persekutuan, untuk meminda Perlembagaan Persekutuan ini perlu majoriti 2/3. Dan untuk mendapatkan majoriti 2/3, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional perlu juga bergantung kepada ahli-ahli Parlimen kerajaan yang beragama Islam. Persoalannya, jika sekarang kita perjuangkan agar Perlembagaan Persekutuan dipinda untuk mengatasi kelemahan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk mengelakkan berlaku pertikaian ini seterusnya, adakah sebarang perubahan ini, pindaan ini akan mendapat sokongan daripada ahli-ahli Parlimen yang beragama Islam daripada blok kerajaan? Itu jadi persoalannya. Okay? So kita perlu letakkan isu ini dalam perspektif. Kalau anda dengan melulu menghina ataupun mengutuk peguam yang telah memfailkan petition ini, anda sebenarnya bukan hanya membuang masa tetapi mungkin menghina mahkamah. So isunya bukan peguam tu. Kita tak payah persoal motif dia apa, peguam itu mungkin suruhan di AP ke apa. That is all not relevant. Itu tidak relevan main teka-teki macam itu. Sekarang apakah isu pokoknya? Isu pokoknya bukan peguam itu file petition. Ini proses perundangan biasa. Peguam itu menggunakan kepakaran dia. Jika dia rasakan ada masalah, jika dia rasakan sesuatu tidak betul, dia berhak untuk meminta mahkamah memutuskan. Ya, mungkin dia dengan ikhlas dia nampak, okey, ini sebenarnya tersenarai di sini, jadi kita perlu perbetulkan. Isu pokoknya bukan itu. Isu pokoknya ialah sekarang berlaku satu kejanggalan di dalam ataupun masalah bagi umat Islam di dalam perlembagaan di mana benda itu boleh dipertikaikan. Jadi fokusnya adalah meminda perlembagaan, dan persoalannya adalah adakah usaha meminda perlembagaan ini akan dapat sokongan daripada ahli-ahli Parlimen
blok kerajaan beragama Islam. Contohnya UMNO, contohnya PKR, contohnya Amanah. Itu persoalannya. Bolehkah kita dapatkan majoriti 2/3 untuk meminda perlembagaan, ya, supaya grey area ataupun kawasan sama-sama ataupun perkara yang kabur ataupun boleh menjadi pertikaian dalam perlembagaan ini boleh dipinda, ya. So itu ulasan saya berhubung isu ini. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.